Bulan depan boleh. Jangan. Okey. Saya nak on ni. Okey. Jad, minta tutup ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang turut hadir menonton FB Live kita pada pagi ini. Lebih dulu saya ingin memohon kemaafan kerana terdapat sedikit masalah teknikal. Sebab tu kita orang start lambat sikit lewat setengah jam. So, saya wakil dari pihak penganjur iaitu Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton program siri kuliah kewangan yang bertajuk Pengurusan Gaji. Bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan tuan penceramah kita iaitu Encik Salahuddin bin Abdullah dari Jabatan Bendahari UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pencara majlis, saudara Hamzah yang lagi kacak, lagi bergaya. Terima kasih kerana menjemput saya pada kali ini untuk saya memberikan ceramah. Okey, sebelum saya teruskan dengan ceramah saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang antara tuan-tuan yang atau saudari yang tidak mengenali saya. Dan sebahagian mungkin ada yang mengenali saya, dan saya Salahuddin bin Abdullah sebagai juraaudit di Jabatan dari UTM, dan saya setakat ni dah bertugas di bahagian gaji Jabatan Bendahari sudah bukan hampir dah pun genap sudah tahun pada bulan ni, dan banyaklah pengalaman semasa saya uruskan gaji. Dan hari ni saya taklah nak bercakap pasal proses macam mana kita proses gaji, tapi saya lebih nak bercakap berkaitan dengan apa ni, pengurusan gaji individu. Okey. Okey, kalau kita tengok angka ni, angka apa agaknya ni? Kalau tuan-tuan tahulah ni angka 25 ni agaknya angka apa? Semua orang menunggu-nunggu angka ni. Kan? Angka angka ni adalah angka hari gaji. Biasanya puratanya hari gaji akan masuk pada 25 hari bulan. Dan ramai lah yang tanya start minggu lepas, ramai yang bertanya bila masuk gaji ya. Encik Din, bila masuk gaji? Pada bulan ni kita akan masuk gaji kita pada 25 hari bulan. Puratanya gaji kita masa 25 hari bulan. Dan mungkin sekali tu adalah bulan-bulan tertentu, mungkin ada perayaan ataupun ada apa ni, hari-hari sambutan apa-apa, sambutan cuti ke apa, gaji mungkin awal masuk sikit. Setakat ni sepanjang saya bertugas di Jabatan Bendahari ni, di bahagian gaji ni, setakat ni cuma sekali je kita bayar gaji pada 26. Jadual dia memang 26, tak silap saya pada tahun lepas. Dan puratanya kita akan bayar gaji tiap 25 hari bulan setiap bulan. Ya, sebelum kita teruskan topik kita pada hari ini, saya nak tunjukkan anda dengan satu video ni. Okay, boleh anda saudara-saudari boleh saksikan di layar. Bang, tolong bang. 2 hari dah saya tak makan bang. Nah, ambil ni. Pergi beli KFC. Bang, tolong bang. 2 hari dah saya tak makan bang. Sebenarnya bang, saya dah seminggu tak makan. Seminggu tak makan? Tak apalah, awak ambil 50 ni. Beli KFC.
Boleh bang? Boleh, boleh. Ni jika kita ada. Ni je lah. So apa kita nak buat sekarang? Kita belah dua lah. Boleh lah. Kita awesome lah. Awesome. Susah betul lah jadi orang banyak duit ni. Saya keluarkan duit ni pun tak tahu nak buat apa. Abang nak duit bang? Boleh juga. Abang nak duit bang? Boleh juga. Nah. Ambil ni. Terima kasih bang. Jangan lupa ini saja bang. Kami memahami masalah anda mengenai kos sehari hidup. Bang, Ya? kat sini memang tak boleh keluar RM5 eh? RM5 memang tak boleh. Memang tak boleh eh? Brim belum masuk eh? Bro, Ya, kau ada box lebih tak? boxer tak ada. Spender ada lah. Spender pun spender lah. Kau nak? Boleh, boleh? Anda letih makan gaji sertai lobok shopping China. Beli bor Okey, kalau kita tengok video tadi kan, semua orang kalau masa hari gaji semua bersorak, bergembira kan. Masa hari gaji semua ceria, gurit semua. Pagi-pagi, pukul 6 pagi, macam sotong dah beranak. Memang ni biasalah, tiap-tiap pagi, apa hari gaji memang, saya pun suka hari gaji. Siapa tak suka kan, hari gaji lah kita dapat duit kan. Jadi kita boleh shopping, boleh makan besar, uh, boleh apa, beli macam-macam lah. Kalau kita tengok video tadi, hari gaji tu, siap bagi apa, kita boleh bagi orang duit lagi, kan? Lepas tu boleh belanja orang makan, kita makan sama-sama dengan kawan dengan dekat-dekat apa, restoran yang mahal-mahal kan. Lepas tu kita boleh shopping macam-macam. Tapi lepas hari gaji, ada yang murung, ada yang apa ni, marah sebab apa duit dah habis. Tak payah sampai hari hujung bulan lah. Ada setengah-setengah daripada kita ni, hari ni gaji petang dah murung dah. Ada juga. Ada ada yang ada yang tu, setengah bulan dia dah murung. Tapi yang bagus sikit hujung bulan lah dia dah start murung kan, dah tak berapa happy, kan. Tapi yang paling teruk, hari ni gaji, hari ni dia murung. Itu memang masalah lah bagi kita. Okey. Kalau tengok video ni kan, kat bahagian ada apa tu, scene yang hari gaji nak ambil duit dia kan. Kita tengok masa hari gaji semua, kalau boleh kita nak tayang gaji kita berapa, ada berapa banyak duit dalam kita punya account. Tapi bila hujung bulan, kita sembunyi-sembunyi tau, kita nak tayang kita punya gaji, apa, screen ATM tu pun segan-segan kan. Kalau boleh nak sembunyi kan. Lepas tu kalau boleh, kalau ada baki RM5 pun kita nak keluarkan juga pada hujung bulan, betul tak? Ada yang pernah rasa macam tu tak, pernah buat macam tu? Saya rasa alhamdulillah, rasanya kita punya staff ni okey semua, tak ada yang buat macam tu. Rasanya semua semua gaji hujung bulan masih berbaki banyak lagi kan. Baik. Okey, apa, gaji ni ada satu, kita tahu kan, apa ni, rezeki ni datangnya bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk dalam
apa ni, nikmat yang macam penglihatan, kita punya kesihatan, itu pun kesihatan yang baik pun adalah satu rezeki juga. Dan tapi yang kita nak fokus hari ni rezeki adalah gaji kita lah. Gaji pun ada satu rezeki daripada Allah SWT. Dan patutnya setiap hari gaji kita perlu ucap syukur lah. Setiap hari gaji, setakat ni Alhamdulillah, setakat ni saya tengok rata-rata staff kita bila hari gaji dia cakap syukur Alhamdulillah dapat gaji pagi kan. Sotong apa dah beranak, macam-macam lah pagi-pagi pukul 6 dah ucap syukur Alhamdulillah. Okey, tapi rezeki ni memang Allah bagi rezeki pada manusia ni macam-macam dan nilai dia pun macam-macam. Tak semua sama menerima rezeki yang sama. Mungkin ada yang seorang terima sikit, terima gaji sikit tapi kesihatan ni lebih baik. Ada yang terima duit banyak tapi dia punya kesihatannya kurang baik. Tapi yang kita hari ni adalah berkaitan dengan gaji kita. Okey, kita sebagai manusia ada tugasnya. Allah dah bagi kita rezeki. Yang pertama kita kena ucap Alhamdulillah, syukur pada Allah. Walaupun macam mana pun dia punya apa nilai dia, kita perlu ucap syukur Alhamdulillah. Dan tugas kita adalah menguruskan rezeki kita dengan baik. Dan kita diberi pilihan untuk kita sama ada nak uruskan dia, nak tentukan dia, kita guna dia cara baik ataupun cara buruk. Itu pilihan kita. Allah dah bagi kita, tapi kita diberi pilihan untuk macam mana kita nak gunakan gaji kita. Sama ada untuk kegunaan yang baik ataupun yang buruk. Jadi kita kenalah pandai mengurus gaji kita. Baik, sebelum tu saya nak tanyalah, ada tak yang tak tahu apa tu gaji? Ada sesiapa yang tak tahu apa itu gaji? Kalau yang tak tahu tu saya tak tahulah. Rasanya semua ni tahu Okey, gaji kalau ikut Kamar Dewan, gaji ni bermaksud upah yang tetap ataupun bayaran yang tetap untuk pekerjaan. Kalau zaman moden ni biasanya gaji ni dibayar dengan bentuk duit lah. Jarang kita dengar kalau kita buat kerja tu dibayar dengan benda lain macam mungkin bagi makanan je. Mungkin ada tapi tak sekarang ni kebanyakannya bila kita bekerja orang bagi kita duit, majikan kita bagi kita duit. Okey. Apa itu wang? Okey. Kalau tak tahu apa itu wang, ni dia saya bagikan maksud dia. Wang adalah alat pertukaran yang mempunyai harga atau nilai tertentu dan diakui sah. Kita dah biasa nampak duit. Wang tu dikenali duit. Wang adalah duit. Okey. Okey. Setiap bulan kita terima gaji. Tapi kita perlu uruskan gaji ni dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ni kita nak bercakap macam mana kita nak uruskan gaji kita dengan baik. Ramai orang yang antara kita ni terlupa bab ni. Dia kebanyakannya mungkin guna gaji kita tahu-tahu dah habis. Kan, hujung bulan dah habis. Tahu-tahu tengah bulan dah habis. Kadang-kadang gaji tu macam sekadar lalu akaun kita kejap, lepas tu masuk ke akaun bank balik. Kalau lalu sekejap tu masuk dia tahap perhutang kita tu tinggi sangat lah tu. Itu yang kita risaukan. Jadi hari ni saya nak share atau kongsikan lah macam mana kita nak uruskan gaji, kan, supaya kita punya wang ni atau pendapatan kita sentiasa positif dan tak negatif. Okey, saya apa kepentingan pengurusan gaji? Okey, yang pertama membolehkan kita mencapai matlamat yang kita tetapkan. Okey, setiap orang ada matlamat dia. Mungkin ada matlamat dia nak beli rumah, ataupun ada setengah tu nak pergi haji, ataupun setengah tu mungkin nak berkahwin, kan.
Jadi kalau kita uruskan gaji tu, insyaAllah kita boleh capai matlamat-matlamat tu. Kalau kita uruskan betul, maka apa yang kita idamkan tu insyaAllah akan dicapai. Okey. Yang kedua, apa kepentingannya? Adalah untuk memastikan penggunaan sumber gaji yang lebih baik. Maksud dia, kita akan gunakan gaji ni dengan sebaik-baiknya. Dengan kita mungkin bagi-bagikan gaji ni ikut kita punya keperluan. Jadi kita uruskan gaji, kita apa tu, setkan gaji-gaji ni ikut ikut belanjawan yang betul, maka kita tidak akan dibebani hutang yang banyak. Okey. Kemudian apa kepentingan pengurusan gaji? Ini memberi peluang untuk menghargai wang yang diperolehi. Jadi bila kita belajar untuk menguruskan gaji, jadi kita akan hargai wang yang kita perolehi ni. Inilah kita penat-penat bekerja kan. Kita terima gaji, at least kita rasalah gaji tu dengan apa, bolehlah makan, boleh kita beli barang-barang, keperluan anak, ataupun untuk berkahwin, ataupun untuk pergi haji kan. Jadi kita akan hargai nilai wang tu. Kalau kita boros, nanti susah, kita pun tak akan datang pun kita mungkin akan menghadapi masalah kewangan. Jadi bila kita boleh uruskan gaji, jadi kita akan lebih menghargai wang yang kita perolehi itu. Jadi bila kita hargai, kita akan simpan wang tu dengan sebaik-baiknya. Okey. Kemudian kepentingan lain dalam pengurusan gaji, dia akan menerapkan nilai disiplin diri dalam merancang penggunaan wang atau pembelanjaan. Ini penting disiplin. Jadi kepentingan pengurusan wang ni adalah untuk menerapkan disiplin diri dalam merancang penggunaan wang atau pembelanjaan. Merancang ni perlu supaya kita punya pembelanjaan tu dikawal, ataupun penggunaan wang tu kita boleh tetapkan mana yang lebih penting antara keperluan dan kemahuan. Okey. Seterusnya, kepentingan pengurusan gaji adalah memberi kesedaran tentang matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek. Dia memberi kesedaran kepada kita lah tentang matlamat kita untuk jangka masa panjang dan juga masa jangka pendek. Jangka masa panjang ni mungkin contohnya mungkin kita nak bercara. Jadi sekarang kita dah start menyimpan untuk percaraan kita. Dan untuk jangka pendek ni mungkin kita simpan untuk keperluan-keperluan kecemasan, seperti kalau kita ada kenderaan kan. Ada waktu-waktu tertentu mungkin kenderaan kita rosak. Jadi kita ada simpanan dan kita boleh gunakan simpanan tu untuk kita baiki kenderaan kita. Mungkin ada setengah tu anak kita sakit kan, ataupun keluarga kita sakit, kita boleh gunakan wang yang kita simpan tu untuk ni kegunaan rawatan kan. Kalau kita tak ada simpanan, macam mana kita nak beri rawatan kepada keluarga kita? Susahlah kan. Takkan kita nak asyik nak pinjam ni kan. Payah juga. Jadi pengurusan gaji ni boleh memberi kesedaran lah kepada kita semua tentang matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek. Okey. Kemudian dia juga membentuk sikap bertanggungjawab dalam kehidupan masa kini dan masa hadapan. Jadi kita ada tanggungjawab kita untuk masa kini dan masa hadapan. Tanggungjawab kita adalah kita berusahalah menyimpan duit, kita berusahalah membuat pelaburan, ataupun kita uruskanlah duit kita ni dengan baiklah. Kemudian apa kepentingan lain pengurusan gaji ni? Kita dia boleh membantulah meningkatkan pengetahuan dalam aspek kewangan seperti belanjawan, simpanan, kredit dan pelaburan. Jadi bila kita belajar nak uruskan duit, jadi dia membantu tingkatkan kita macam mana kita nak buat belanjawan, macam mana kita nak buat simpanan, dan macam mana kita nak uruskan kredit kita.
Kredit ni maksud dia hutang hutang macam tingkat kredit, pinjaman peribadi, pinjaman kenderaan dan dengan cara urusan kita belajar urusan gaji ni kita boleh belajar macam mana nak kita urusan kita punya pelaburan semualah. Kemudian kepentingan urusan gaji ni dia membantu bila kita belajar menguruskan gaji kita, dia membantu menghadapi cabaran masalah kewangan yang cekap. Sekarang ni kita lihat kalau kita tengok tahun lepas bulan 3 kita berdepan dengan masalah pandemik apa ni COVID-19. Banyak antara kita yang terkesan lah dengan pandemik 19 ni. Mungkin antara kita ramai ada yang diberhentikan kerja dan ada yang bekerja tapi separuh gaji, dibayar separuh gaji. Ada yang pasangannya bekerja, ada yang pasangan mungkin suami dia diberhentikan. Jadi banyak kesan lah sepanjang kita berhadapan dengan cabaran apa ni pandemik COVID ni. Jadi jika kita uruskan kita punya gaji dengan baik, insya-Allah kita akan apa ni akan bersedialah berhadapan dengan masalah kewangan yang kita akan hadapi akan datang. Kita tak pasti akan datang ni macam mana. Even kita bekerja kerajaan, dalam sektor kerajaan awam ni kan, kita pun tak tahu akan datang keadaan kewangan kita macam mana. Sama ada cukup tak simpanan kita, cukup tak kita hadapi kalau kita diberhentikan kerja dalam tempoh 6 bulan, 3 bulan ataupun setahun. Itu semua kita kena bersedialah. Jadi dengan pengurusan gaji ni, insya-Allah kita akan membantu kita lah untuk menghadapi masa cabaran yang akan kita hadapi akan datang. Baik, hari ni saya nak bercerita juga apa kesan kalau kita hadapi masalah kewangan. Kalau kita berhadapan masalah kewangan mungkin macam-macam lah kita akan berdepan. Antaranya mungkin kita berdepan dengan masalah rumah tangga. Bila mungkin pasangan kita mungkin duitnya tak cukup ataupun diberhentikan kerja ataupun yalah yang pastinya kalau berhenti kerja mestilah duit tak cukup kan. Jadi bila duit tak cukup maka berlakulah keganasan rumah tangga atau penceraian. Ini akibat daripada kita mungkin pasangan kita stres, kita dah tak boleh nak hadap lagi, mungkin berlakulah kita pasangan itu kesannya kalau kita ada masalah kewangan. Kemudian kesan lain mungkin ia mendorong kepada perbuatan meminjam daripada ahlong. Okey, ramai yang saya lihatlah kalau dia punya pendapatan orang yang pendapatan gaji dia tinggal sedikit. Ada antara yang kita lihat kes-kes yang antaranya dia pergi penyalong. Penyalong ni amat bahayalah. Sebab apa? Along ni bukanlah kawan kita. Dia tak boleh percaya. Sebab along ni kalau kita terjerumus dengan pinjaman along ni memang susah nak selesaikan. Kadang-kadang mungkin ada kes tu saya dengar dia pinjam 1,000 tapi kena bayar balik 15,000. Tu yang kita tak nak. Jadi saya nasihatkan kepada semua rakan-rakan, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita cuba-cuba minyak along. Sekarang along dah pandai, dia buat dia punya iklan dia guna hantar lalu mesej WhatsApp. Jangan cuba-cuba reply lah WhatsApp diorang ni supaya kita tak terjerat dengan pinjaman along ni. Dan ada saya bukan dengar lah, ini pengalaman daripada kenalan jugalah. Dia dapat mesej daripada along. Kemudian dia reply lah mesej tu. Macam dia setujulah nak terima duit tu. Kebetulan dia pun ada masalah sikit dengan masalah kewangan dia. Bila dia reply, along tu bagi duit.
Along bagi duit. Kemudian bulan depan kawan Along bagi lagi duit dekat dia. Dia kata tak apa, pakai dulu. Tak apa. Rupa-rupanya bila pakai, dia punya interest dia, bunga dia makin lama makin naik, makin naik. Yang kawan-kawan Along tu sendiri, bila dia dah terima duit kan, dia dah bagi, dia kenalan saya ni, dia pakai duit tu, jadi double. Jadi tak settle-settle masalah dia. Padahal dia pinjam tu bukannya banyak tau, sikit je. Dalam 1,000. Tapi dia kena bayar balik 2,000. Jadi janganlah, saya nasihatkan jangan cuba pinjam Along. Kalau boleh, kalau terdesak sangat cari dah mungkin apa tu, keluarga anda yang masih ada, try lah pinjam daripada saudara-saudara. Kemudian masalah kewangan ni akan membawa kemurungan lah. Ah, bila saya tengok bila orang-orang yang ada masalah kewangan ni, dia akan murung tau. Dia tak baik cakap. Kalau kita bercakap pun dia macam nak bergaul dengan dia pun mengelak. Dia susah nak bersosial. Kadang sampai tahap tu dia tak boleh tahan dia punya perasaan ke apa. Dia akan jadi pada masalah mental pula. Ni yang sering kita hadapi, kita tengoklah situasi macam ni. Bila keadaan kewangan teruk, jadi apa yang terjadi, dia punya mental akan ada masalah. Ini yang kadang-kadang kita mental bermasalah, dia akan mendorong untuk membunuh diri. Ramai tengok kita lihat kes sekarang ni, kes tingkatan bunuh diri makin meningkat tiap-tiap tahun. Antaranya yang jadi punca masalah bunuh diri adalah masalah kewangan. Okey. Kemudian masalah kewangan ni akan mendorong ke arah muflis. Kalau kita ada masalah kewangan, dia akan mendorong ke arah muflis. Kita, saya nak maklum, sekarang ni, kalau tuan-tuan ada pinjaman yang tak boleh selesai ataupun ada tunggakan apa ni, pinjaman lebih daripada RM50,000, ada masalah duit, masalah tak boleh bayar loan RM50,000, mungkin tuan-tuan boleh dikenakan tindakan muflis. Dan muflis ni kalau dikenakan tindakan muflis, kita nak keluar negara pun tak boleh. Kita nak buat pinjaman lain pun susah. Jadi dengan adanya apa ni, kalau kita uruskan duit dengan baik, insyaAllah kita akan dijauhi daripada tindakan muflis ni. Okey, seterusnya bagi staf awam kan, mungkin kalau staf kita yang ada masalah kewangan ni, mungkin kita akan mendorong pada perbuatan rasuah, ataupun dia punya apa ni, performa dia mungkin akan menurun. Sebab yelah, kalau bila kita tak ada duit, kita akan runcing tau. Bila runcing, kita punya apa ni, kerja pun akan jadi lagi teruk. Kita tak boleh fokus buat kerja kan. Itu kalau kita lihat masalah, kalau orang-orang yang ada masalah kewangan, dia punya hasil kerjanya biasa teruk. Dan mungkin dia akan mendorong kita untuk meminta rasuah. Ni yang kita tak nak. Kalau bila dah ke tahap ni, mungkin tindakan tertib boleh dikenakan kepada staf yang ada masalah kewangan. Kalau kita tengok garis panduan kerajaan, mana-mana staf awam tidak boleh membuat potongan gaji ataupun berhutang lebih daripada 60% daripada pendapatan kita. Okey. Kalau kita tengok di dada-dada akhbar sekarang ni banyak kesan-kesan apa ni, yang kita nampak daripada masalah kewangan. Antara kesan-kesan yang kita nampak sekarang ni adalah kes penceraian yang meningkat. Kalau kita tengok kereta akhbar Area Metro, akhbar Area Metro ni, kita tengok dilaporkan berdasarkan data polis bermula Mac 2020 hingga 25 Februari 2021, sebanyak
48,483 kes pencarian direkodkan. Panjang tempoh, maknanya ni panjang tempoh PKP antara Mac 2020, Mac 2020 ni kita start PKP dan hingga 20 Februari 2021 sebanyak 48,483 kes pencarian direkodkan. Okey. Antara punca utama penceraian dilakukan punca utama penceraian disebabkan tiada kesepahaman selepas ada pasangan, terutama suami hilang sumber pendapatan utama disebabkan PKP. Jadi bila kita tak uruskan kewangan kita, mungkin akan jadi masalah penceraian kita, penceraian. Ini yang kita nak elak, dan data ni saya dapat di diberi oleh Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar, iaitu Ketua Pengarah Melangkat Ketua Hakim Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Baik, ni juga kalau kita tengok ni data akhbar ni, masalah kewangan. Okey. Ini pun melaporkan berkaitan dengan masalah rakyat, jiwa rakyat tertekan untuk cari wang. Okey. Masalah bila ada masalah kewangan ni, apa yang akan terasa? Ada runsing, cemas, bimbang, takut, dan mungkin ada orang akan mudah marah. Ini dilaporkan oleh di-sharekan oleh Profesor Datin Dr. Mariani, iaitu pakar psikologi strategi. Beliau menyatakan kekurangan wang boleh menyebabkan seseorang itu merasa runsing, cemas, bimbang, takut dan mudah marah. Kelelahan emosi boleh berlaku sekaligus menjejaskan kesihatan mental seseorang kerana masalah wang. Okay. Desakan dan tuntutan keadaan tidak ada menyebabkan ramai terpaksa membuat pinjaman pada syarikat pinjaman Malaysia walaupun digunakan kadar faedah yang tinggi. Okey, kadang-kadang kita bila cakap pasal syarikat pinjaman Malaysia ni, kadang-kadang macam Along pun dia akan berselindung sebalik syarikat-syarikat macam ni. Ni yang kita takut ramai yang ramai meminjam dengan Along, dan contohnya akan menyebabkan orang bertambah stres. Ini yang kita tak nak. Jadi bila tambah stres, dia akan membawa kepada masalah kesihatan mental pula. Okay. Kalau kita lihat data ni, kalau kita tengok statistik yang diberikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ni, statistik yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, pada tahun 2016 ni, bilangan penceraian yang dicatatkan adalah 51,642. Kemudian pada tahun 2017, bilangan penceraian dicatatkan 49,965. Dan punca utama penceraian ditunjukkan adalah akibat daripada masalah kewangan. Gangguan mental, gangguan pihak ketiga ni tak ramai dia punya punca, dan penderaan fizikal pun ada tapi tak ramai. Tapi yang jadi utamanya kat sini, kalau tunjuk kat statistik ni, adalah puncanya daripada masalah kewangan. Dan kita tengok di Selangor dicatatkan bilangan yang paling tinggi yang masalah penceraian ni. Kemudian diikuti Johor. Johor pun kadar penceraian tinggi juga. Kemudian Kedah, yang ketiga Kedah. Ini kita tengok statistik data pada 2017. Okey, yang ni adalah statistik penceraian orang Islam bagi bulan Mac 2020 hingga Ogos 2021. Kalau tengok dia punya data ni, dia punya jumlah meningkat, banyak meningkat ni. Daripada tempoh Mac 2020 hingga Ogos 2021, jumlah pencaraian untuk orang Islam adalah 66,440.
Dan kita tengok statistik ni, nilai angka yang paling tinggi di Selangor lah, yang kadar penceraian tinggi, iaitu 12,479. Tinggi ya. Kemudian Johor, di tepi Johor 7,558. Kemudian Kedah 5,985. Kita tengok ni, dalam tempoh ni kita tahu ramai yang hilang pekerjaan. Jadi kita boleh katakan masalah utama perceraian ni adalah kerana masalah kewangan. Okey. Kemudian kita tengok statistik data ni, statistik perceraian bukan Islam. Dia kalau kita tengok ni tak berapa ramai. Kita, kalau kita tengok uh, orang Islam lagi ramai bercerai daripada bukan Islam. Mungkin ada faktor-faktor lain, tapi statistik ini menunjukkan Selangor yang menunjukkan bilangan yang tertinggi. Dia punya kadar perceraian ni Selangor juga, iaitu 3,160. Kemudian Kuala Lumpur 2,893 kes. Johor Islam ni tak ada pula. Okey. Okey, ni banyak kes yang dilaporkan dalam dada-dada abar. Masalah kewangan akan menciptakan konflik dan pergaduhan antara suami isteri disebabkan tekanan, dan akhirnya uh, menyebabkan wujud ketidakfahaman antara satu sama lain. Ya, memang kalau kita ada masalah kewangan, memang kita akan berlakulah konflik dan pergaduhan dengan pasangan pasangan kita. Kita mungkin sebelum kahwin tu kita cakap tak apa, uh, duit tu tak penting. Yang penting adalah kefahaman. Memang betul, dalam perkahwinan kefahaman yang penting. Duit ni nombor dua. Tapi duit ni pun penting juga dalam perkahwinan, sebab kalau tak ada duit kita tak boleh nak apa, berikan mungkin dari segi makanan ataupun yalah, kita banyak keperluan yang kita perlu penuhi untuk pasangan kita. Jadi kita perlukan duit juga untuk kita apa ni, kita berbelanja semua. Baik, kalau kita tengok panjang apa ni, panjang kita berdepan dengan masalah COVID-19, kita lihat banyak kes bunuh diri dilaporkan dalam apa. Dan kalau kita tengok carta ni, kalau kita tengok statistik kes bunuh diri ni, panjang Januari hingga Mei 2021 je, kes dia ada 468 kes. Kalau kita tengok 2020 tu 613, itu pun dah meningkat daripada 2019, daripada 609 meningkat kepada 613. Dan dalam tempoh tak sampai setengah tahun, tahun 2021 dia punya jumlah meningkat, kira ni 468 kira ramai jugalah. Hampir-hampir menyamai nilai apa tu bilangan setahun kes bunuh diri 2020. Ni yang kita bimbangkan bila kita tak boleh urus duit, kita khawatir akan akan membawa kepada masalah kewangan, dan seterusnya akan membawa kes-kes peningkatan kes bunuh diri. Kalau kita tengok punca utama bunuh diri adalah masalah kewangan. Kita tengok nombor 3 lah, masalah kewangan. Ini apa ni tu, apa tu data yang dikeluarkan oleh data yang diberikan oleh apa ni Polis Diraja Malaysia. Dan kebanyakan yang bunuh diri adalah wanita, 1,427 orang. Panjang tempoh 2019 hingga Mei 2021, ramai yang bunuh diri adalah daripada golongan wanita. Yang lelaki ni cuma bukan cuma lah, 281 orang je. Dan banyak yang kes bunuh diri gantung diri. Gantung diri, kemudian ada yang terjun bangunan. Tapi biasa yang kes bunuh diri adalah gantung diri. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok data yang diberikan ni, kalau kita tengok carta ni, antara punca-punca rakyat Malaysia di Islam Place pada 2019, kita nampak dekat carta ni,
puncanya adalah kerana pinjaman peribadi. Ah, Jadi hati-hati kita dalam membuat pinjaman peribadi ni. Kalau boleh janganlah kita buat pinjaman peribadi ni terlampau banyak. Sehingga kan kita punya gaji tu tinggal beberapa ratus je. Ada yang saya tengok gaji tinggal 300, 400 dan kita tengok potongan yang terlampau banyak. Macam mana kita nak gunakan untuk belanjaan kita sebulan kalau duit kita tinggal 400. Ada setengah tu buat pinjaman peribadi untuk menampung kos pembelanjaan bulanan kita setiap apa? Setiap tahun, setiap bulan. Jadi kalau kita tengok ni banyak pada tahun 2019 tengok data ni banyak 47.35% orang yang rakyat yang secara fungsi adalah disebabkan oleh pinjaman peribadi. Kemudian diikuti dengan sewa beli kenderaan. Ni antara punca ni lah. Yang kedua adalah sewa beli kenderaan. Kemudian pinjaman perumahan, pinjaman rumah. Kemudian pinjaman perniagaan. Kemudian kad kredit. Kad kredit ni kira pada saya hutang jahat. Bahaya guna kad kredit kalau kita tak boleh disiplin gunakan kad kredit ni. Kalau tuan-tuan ada kad kredit tu, janganlah guna suka hati bershopping. Kita guna kad kredit ni sangat cuma untuk tujuan kecemasan je sebenarnya. Jangan kita gunakan untuk apa kehendak kita, bahaya. Sebab dia punya interest tu terlalu tinggi. Okey. Pada tahun, kalau kita tengok tahun 2021, punca utama Muklis pun sama. Meningkat sikit, iaitu 54.4%. Puncanya adalah pinjaman peribadi juga. Kemudian pinjaman perniagaan meningkat 2021 ni akibat pinjaman mungkin disebabkan pinjaman perniagaan ni disebabkan mungkin banyak masa PKP ni banyak perniagaan tak boleh jalankan aktiviti, jadi mungkin jualan dia berosot dan ada yang ditutup. Jadi mungkin disebabkan oleh keadaan itu, maka pinjaman perniagaan menunjukkan peratusan yang tinggi lah, sebab Muklis. Kemudian diikuti dengan pinjaman kenderaan. Kemudian pinjaman perumahan, hutang kad kredit, yang ke berapa ni? Yang kelima, kemudian lain-lain sebab. Okay. Okey, saya nak tunjukkan kesan masalah kewangan yang kalau untuk pejabat awam, seperti GPA ada mengeluarkan surat macam kata surat arahan jugalah yang menetapkan jumlah pendapatan minima untuk pejabat awam perlu ada kurang-kurangnya 40%. Maknanya 60% tu dilihatkan untuk potongan dan 40% tu perlu ada dalam slip gaji penjawat awam. Ini sebab untuk memastikan kita daripada mengelakkan kita daripada kita terlalu banyak berhutang. Kalau kita terlalu banyak hutang, kita pun susah nak hidup. Yalah, kita nak berdepan dengan kalau kita gaji 40% pun rasanya pun agak susah jugalah kalau kita nak gunakan untuk pembelanjaan ke ataupun kegunaan lain. Kita mungkin nak buat simpanan pun susah. Jadi had yang minima yang perlu kita jaga 40%. Okey. Dan jangan lebih jangan buat hutang lebih daripada 60%. Okey. Yang kedua ni kalau kita tengok surat GPA, bilangan GPA BKN ni yang dipaparkan ni pada tahun 24 Januari 2023 ada GPA ada kelakuan surat arahan berkaitan pemantauan ke atas pegawai yang berada dalam keberhutangan kewangan yang serius. Ketua-ketua jabatan perlu memantau potongan gaji pegawai masing-masing dengan tidak meluluskan potongan sekiranya akan mengibatkan pegawai menerima pendapatan bersih kurang daripada 40% dan mengambil tindakan tertentu ke atas pegawai awam yang didapati melakukan penipuan yang boleh menyebabkan penjawat awam mengalami masalah keberhutangan serius. Misalnya dengan memasukkan penyata gaji untuk mendapatkan penyampaian. Ada pasal memasukkan penyata gaji ni ada lah. Kita pernah jumpa staff memasukkan slip gaji.
Dan kita kalau tuan-tuan cuba memasukkan penyata gaji, mungkin uh, tuan-tuan mungkin boleh dikenakan tindakan tertutup satu. Boleh dikenakan penjara pun pernah. Sebab saya pernah dengar satu kes, adalah di Jabatan Kerajaan. Dia ni memasukkan dia punya tip gaji dan mencuba buat pinjaman dan tindakan kalau tak silap saya tahap berkenaan dikenakan tindakan 3 tahun penjara sebab dia memasukkan tip gaji tu. Itu pihak bank yang buat laporan, bukannya bagikan. Ah, jangan cuba-cubalah memasukkan penyata gaji tuan-tuan. Kita boleh tahu kalau penyata ni dipasukan ke tidak, kita boleh tahu sebab tiap tiap orang yang buat pinjaman loan ni bank akan buat apa ni verify semula kepada kita lah. Sama ada betul tak tip gaji ni dia punya potongan sekian sekian sekian, dapatan ni sekian sekian. Jadi kita akan tahu juga. Jangan cuba-cuba menipu dan memasukkan penyata tip gaji tuan-tuan. Okey, kalau kita tengok ni apa simptom-simptom kita ni ada masalah kewangan. Okey, simptom satu. Ni tidak dapat mengawal perniagaan iaitu pembelanjaan melebihi pendapatan. Ni simptom-simptom dia. Kita tak boleh kawal perniagaan kita. Kadang-kadang lebih daripada pendapatan kita. Itu simptom ada masalah kewangan. Kemudian, seterusnya simptom kedua. Hutang atau pinjaman melebihi daripada apa yang boleh kita uruskan. Hutang ni dan pinjaman melebihi apa yang kita boleh uruskan. Terlampau banyak hutang. Mungkin hutang kita dalam sikit gaji ada 80% hutang je. Itu tak termasuk mungkin potong cukai, potongan zakat ke apa kan. Ah, Bila tuan-tuan atau saudara-saudari ada simptom macam hutang pinjaman daripada apa yang boleh anda uruskan, maksud dia anda ada masalah, simptom masalah kewangan. Kemudian simptom ketiga, kadar kebergantungan pada kad kredit sangat tinggi. Okey. Kalau tuan-tuan apa ni membuat pembelanjaan dengan menggunakan kad kredit, itu ada satu simptom yang menunjukkan anda ada masalah kewangan. Sebab biasanya kalau kita ada cash, kita guna cash je. Tak perlu pun guna kad kredit. Sebab bila kita guna kad kredit tu, dia akan charge. Bank akan charge penggunaan tu walaupun kita bayar awal. Sebab saya pernah try, saya nak tengok kalau kita guna tu dia charge tak? Dia charge sebenarnya. Saya dah try. Jangan kita cuba-cuba gunakan kad kredit untuk mungkin beli minyak. Ada setengah orang ni, saya faham, ada setengah orang tu dia nak kumpul point. Tapi itu cuma kaedah marketing bank untuk supaya kita gunakan kad kredit. Kalau boleh jangan layan lah. Jangan layan. Dia nak bagi point ke, bagi rebate ke, jangan layan. Kita kita standby kad kredit kita mungkin untuk kadang-kadang kemasan je. Jangan kita gunakan untuk kita punya pembelanjaan harian. Bahaya. Sebab kalau kita dah guna sekali, dia akan kita jadi macam ketagih nak guna. Jangan. Okey, kemudian sistem keempat, tidak mampu membayar kos peniagaan rumah dan insurans atau road tax kereta secara teratur. Kalau saudara-saudari ada masalah macam ni, tidak mampu membayar kos peniagaan rumah dan insurans atau road tax kan. Benda ni tiap tahun kita bayar, tapi kita tak mampu nak bayar. Itu tanda-tanda saudara-saudari ada masalah kewangan. Kemudian sistem kelima, melambatkan bayaran segala bil dan kos penyewaan. Ini pun antara simptom orang ni ada masalah kewangan. Kalau kita tengok, adalah saya punya rakan yang ada buat rumah sewa, dia selalu mengadu lah berkaitan dengan dia punya apa tu penyewa. Selalu bayar bil lambat ataupun bayar apa ni, sewa dia lambat. Ni kita dah tahu lah, ni memang orang ni ada masalah kewangan. Dan kalau tuan-tuan ada simptom macam ni, bersedialah. Uruskan, kita tengok balik. Kita uruskan semula ataupun uruskan belanjawan kita semula supaya kita kewangan jadi positif semula. Kemudian simptom keenam, tiada tabungan untuk menghadapi kecemasan peribadi dan keluarga. Ini pun antara simptom masalah kewangan. Tak ada tabungan, kita tak ada buat simpanan ataupun kita tak ada standby pun.
duit untuk contohnya untuk okay, macam kita insurans untuk kereta kita, untuk rotek kita. Ni antara ni lah simptom-simptom kita tanda-tanda lah masalah kita ada masalah kewangan. Okey, tengok kesilapan yang sering berlaku dalam pengurusan duit ni, pengurusan gaji kita, iaitu terlalu banyak berhutang. Terlalu banyak hutang. Memang ada orang bila naik gaji, tanggung gaji tiap-tiap tahun, dia akan tambah hutang ataupun buat apa ni finance apa ataupun overlap, dia akan buat. Ini bahaya sebenarnya. Kalau kita buat hutang terlalu banyak, takut kita tak boleh tanggung hutang. Ada yang masa saya cakap ni, ada yang hutang kerana nak guna untuk perbelanjaan harian. Hutang kalau untuk perbelanjaan harian tu itu yang macam kritikal sebenarnya. Patutnya kita tak perlu buat hutang untuk kita punya perbelanjaan harian. Kita patutnya guna apa yang kita ada dalam gaji kita untuk kita beli makanan ataupun guna untuk anak-anak kita. Bila kita buat hutang untuk perbelanjaan harian itu, kita tanda serius lah, masalah kewangan anda adalah serius. Kemudian kesilapan lain yang sering berlaku, tidak menyimpan wang. Ini memang susah kita nak simpan wang sebenarnya. Memang susah dengan keadaan kita punya ekonomi yang tak berapa stabil. Lepas tu dengan keadaan harga barang-barang naik, harga ayam pun naik, harga telur pun naik. Dulu RM11, sekarang dah jadi RM13, papan. Ya, itu memang kesan lah. Dan jadi susahlah kita nak menyimpan wang tu. Memang itu cabarannya. Kemudian berbelanja terlalu mengikut nafsu. Ini yang paling bahayalah. Kalau kita berbelanja mengikut nafsu, boleh kesannya tu besar lah. Kita akan berdepan dengan masalah tak ikut duit. Akan datang akan timbul masalah tak ikut duit kalau kita berbelanja mengikut nafsu. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita beli tu sebenarnya tak perlu pun. Ada orang ikut trend beli barang ni, dia ikut trend. Kalau contohnya beli telefon, ada yang obses dengan brand, contoh Apple ni contoh Apple, dia akan beli barang tu ikut dia punya apa ni model. Kalau ada keluar model baru dia beli. Padahal tahun lepas dia baru beli baru ni. Tahun ni dia beli baru ni. Padahal kalau ikutkan dia punya pendapatan taklah berapa besar, tapi dia punya kemahamuan tu tinggi. Tu bahaya sebab kita beli handphone ni, kegunaan handphone kita cuma apa je, untuk call, WhatsApp, tengok email. Itu yang kita biasa kita buat. Mungkin tengok Facebook, tengok YouTube, itu je. Dan tak perlu pun kita gunakan beli telefon mahal, kecuali kalau saudara ni memang orang-orang yang mungkin fotografer yang perlu menggunakan handphone, sebab handphone mahal biasanya kamera dia tu cantik. Bila ada fotografer yang gunakan handphone tu untuk ambil gambar, dan dia jual balik apa ni gambar-gambar tu mungkin di online lah. Banyak sekarang ni ada apa ni web-web yang ada satu macam apa ni ruangan website yang kita boleh jual gambar kita. Ada orang akan beli gambar kita. Itu tak ada masalah. Kalau kalau kegunaannya boleh mendatangkan hasil, tak apa. Tak apa tuan-tuan boleh beli handphone yang mahal. Kalau tuan-tuan sekadar guna handphone tu untuk tengok email ataupun guna untuk tengok WhatsApp, call, tak perlu handphone mahal pun. Belilah telefon yang biasa. Kalau yang sekarang yang harga 600-800 pun dah cukup dah untuk kita buat kerja. Okey. Okay, hari ni saya nak tunjukkan 4 formulasi urus gaji. Macam mana kita nak uruskan gaji kita. Saya akan tunjukkan 4 formula macam mana nak uruskan gaji. Formula 1, kita pecahkan gaji kita 30, 10. Okay, yang kedua 50, 70, 10. Dan formula nombor 3, 70, 20, 10. Dan nombor 4, 90, 10, 10. Saya akan terangkan satu-satu formula ni. Okey. Apa yang dimaksudkan formula 70-10 ni? Okey.
Maksud dia adalah kita perlu pecahkan gaji yang kita terima tiap bulan tu pada pecahan-pecahan yang saya tunjukkan ni. Iaitu kita perlu pecahkan 30% untuk simpanan, pelaburan dan perlindungan. Kita peruntukkan ni untuk pecahan masa depan, iaitu untuk simpanan, perlindungan, insurans, takaful dan pelaburan. Okey, 30% ni ada termasuk simpanan seperti KDSP ataupun setengah tu, setengah swasta ada potongan pekeso, tu kena masukkan dalam bajet ni. Kemudian kita dalam 30% ni kita pecahkan untuk simpanan hari tua kita. Sekarang ni untuk staf kerajaan pun kita boleh buat simpanan di KDSP, tapi maksud saya yang staf tetap boleh buat simpanan di KDSP, tapi tuan-tuan perlu buat bayaran transfer sendiri melalui bank. Dia kaedah dia tak ada potong gaji. Tapi ada produk yang menawarkan untuk staf-staf tetap membuat pelaburan di KDSP. Mungkin tuan-tuan boleh melabur di situlah. Dan pelaburan tu boleh keluarkan masa tuan-tuan umur, tak saya umur 55 tahun. Jadi rasanya satu pelaburan baik lah. Untuk kalau yang berminat bolehlah pergi ke DSP untuk membuat pelaburan di sana. Kemudian 30% lagi kita pecahkan lagi untuk kita buat perbelanjaan dan keperluan yang lain. Kita pecahkan 30% kita dah buat simpanan. Yang pertama kita asingkan dulu 30%, kemudian kita asingkan 30% untuk perbelanjaan kita dan keperluan dan lain-lain. Ini termasuklah semua perbelanjaan lain seperti makan, minum, nafkah, beli barang dapur, keperluan pribadi, kita bayar sewa, bil utiliti, tol, minyak, kereta dan apa-apa sahaja perniagaan yang dibuat setiap bulan lah. Jadi peruntukan 30% saja untuk keperluan perbelanjaan, keperluan dan lain-lain. Jangan lebih, kita tetapkan 30% je. Jangan kita over penggunaan kita untuk keperluan ni. Kemudian kita tetapkan kita punya gaji ni hanya 30% saja untuk hutang dan tabung simpanan perbelanjaan. Tabung simpanan perbelanjaan maksud dia simpanan kecemasan. Kadang-kadang tabung simpanan perbelanjaan ni penting untuk kita pastikan. Contohlah, tiap tahun kita kena bayar insurans kereta, ataupun kita perlu buat maintenance kereta ataupun kenderaan kita lah, ataupun kena bayar cukai rumah, semua perlu masukkan dalam 30% peruntukan hutang dan tabung simpanan perbelanjaan. Ini amat penting lah, sebab kalau tak ada simpanan ni mungkin kita susah lah kita nak bayar rotek kita, nak bayar insurans kita, kereta kita, nak bayar cukai tanah semua kan. Kena asingkan 30% ni untuk daripada gaji saudara-saudara sekalian. Kemudian yang paling penting, tuan-tuan perlu peruntukkan 10% untuk kita bagi sedekah, zakat dan cukai dan juga hadiah. Hadiah ni maksud dia kita bagilah kepada ibu bapa kita. Kita peruntukkan 10% tu untuk daripada gaji kita untuk sedekah, zakat, cukai dan hadiah. Okay. Zakat ni bagi orang Islam kita perlulah bayar zakat lah. Penting Ini wajib. Ada antara kita yang masih lagi tengok masih lagi belum bayar zakat. Kalau boleh utamakan zakat dulu sebelum kita buat belanja-belanja lain. Dan cukai ni pun penting. Ni wajib bagi staf-staf yang berkelayakan, yang kena dikerjakan perlu asingkan duit anda 10% ni untuk cukai. Jangan lupa, sebab kalau kita tak bayar cukai, kita akan ada masalah bila kita nak bercara ni. Mungkin kena tindakan denda, susah tu. Zakat ni untuk kita di Johor, dia punya keadaan cuma 25% daripada kita punya pendapatan. Pengiraan cukai dengan zakat ni berbeza. Tapi kalau tuan-tuan bayar zakat ni, staf akan menerima ni lah, kita sebagai pekerja akan menerima pelepasan cukai sebanyak seperti RM1,000 lah kalau kita bayar. Kalau tuan-tuan dikenakan cukai 200, kita bayar zakat 100, secara automatik
cukai yang perlu anda bayar cuma 100 je. Yang 100 ni kita dah tolak zakat kan, dia automatik dia jadi cukai pendapatan tu jadi 100 je. Dan sedekah tu penting lah. Sedekah ni kita kena bagilah pada yang memerlukan. Sebab sedekah ni kalau kita bagi, insyaAllah Allah akan bagi lebih banyak rezeki kepada kita. Ya, cubalah praktikkan lah insyaAllah. Cubalah bagi ikhlas yang mungkin saya pun dah praktik. Dan memang betul kalau kita bagi kat orang tu walaupun RM1 dengan ikhlas, Allah akan bagi kita rezeki lagi banyak pada kita. Ah, itu itu yang saya nampak lah. Itu pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan yang praktikkan bagi sedekah kat orang. Tapi yang penting ikhlas lah. Jangan tak ikhlas lah. Okey, ni saya bagi inilah. Bagi contoh. Bagi contoh. Macam mana kita nak buat penyimpanan yang ikut pecahan tadi 30%, 30%, 30%, 10%. Okey. Kalau tuan-tuan ada gaji 4,000, asingkan 1,200 untuk simpanan dan pelaburan dan juga perlindungan. Asingkan siap-siap amount ni, jumlah ni daripada gaji tuan-tuan. Kemudian 30% lagi, iaitu 1,200 untuk pekerjaan lain. Kita tetapkan hanya 1,200 je yang kita boleh guna untuk pembelanjaan kita harian. Jangan lebih daripada nilai yang kita tetapkan ni. Kemudian kita 1,200 lagi kita asingkan untuk kita bayar hutang dan tabung simpanan pembelanjaan yang ni lah untuk kemasan lah. 1,200 kita jangan usik. Kalau kurang daripada 1,200 kita masukkan dalam simpanan dan pelaburan. Kalau contohlah kita dah tetapkan bulanan kita gaji 1,000 untuk 1,200 ni untuk pembelanjaan. Kalau dalam bulan tu kita tak habis guna, contoh dia, kita tetapkan bajet 1,200 tapi ada 200 tak pakai. 200 lagi tu kita masukkan dalam simpanan kita. Okey. Ataupun kita boleh masukkan dalam simpanan perbelanjaan kita. Kemudian, okey. Daripada gaji 400 ni kita tetapkan hanya 400 saja kita tetapkan untuk kegunaan sedekah, zakat, cukai dan hadiah lah. Hanya 400 je. Jangan lebih daripada ni. Tapi ada setengah keadaan, setengah orang dia mencukainya lebih daripada 10% ni. Tu yang bergaji besar lah. Ada yang hingga 20%. Itu kena asingkan dah dahulu untuk allocatekan jumlah 20% tu daripada gaji tuan-tuan lah. Jadi kalau ada lebihan daripada hutang, pembentukan hutang atau tabungan simpanan, kita masukkan dalam simpanan atau pelaburan. Kalau ada lebihan daripada perbelanjaan dan lain-lain, daripada peruntukan tu, kita masukkan dalam simpanan juga. Kemudian, formula kedua, 50, 30 dan 20. Okey. Dalam formula ni, untuk formula ni kita pecahkan kita punya gaji ni kepada 3 bahagian, iaitu 5% untuk komitmen tetap bulanan seperti pinjaman pembiayaan rumah, kenderaan, sewaan dan bil utility. Kalau kita tengok contoh ni, saya berikan contoh ni. Kalau gaji kita ada 3,000, kita pecahkan kepada 5%, iaitu 1,500 untuk kita punya pembelanjaan komitmen bulanan kita. Dan pembelanjaan punya asas seperti makan minum, barang dapur, minyak, kereta dan tol. Jadi daripada 3,000, asingkan 1,500 untuk pembelanjaan tetap ni dan pembelanjaan asas. Dan jangan kita berbelanja lebih, kita gunakan untuk komitmen dan pembelanjaan lebih daripada 50% ni. Okey, kemudian kita pecahkan lagi 30% untuk komitmen tidak tetap, iaitu pembelanjaan yang berubah-ubah atau yang kurang penting seperti keperluan diri, pakaian. Contoh pakaian pun kita perlukan juga pakaian. Benda yang penting hiburan pun kita perlu juga. Takkan kita nak duduk rumah je kan. Melancong. Kemudian membeli barang-barang idaman. Mungkin anda nak beli je lah. Idaman masuklah. Contoh handphone ataupun gadget-gadget lain. Ataupun mungkin anda nak beli basikal ke apa ke. Jadi peruntukkan 3,900 daripada gaji anda bulanan untuk komitmen yang tidak tetap ni. Dan kalau boleh gunakan bawah daripada
30% ni. Kan? Kita dah tetapkan 900 ni, kalau boleh kita gunalah mungkin 600 saja atau mungkin 500 saja. Dan bakinya kita bolehlah kita masukkan dalam simpanan kita. Kita cuma bajetkan je 30% daripada gaji kita untuk komitmen tidak tetap ni. Yalah, kita pun perlukan hiburan melancong, mungkin kita nak bersama anak-anak kita ataupun keluarga kita bawa pergi jalan-jalan kan. Kalau duduk rumah ni jadi tepu juga kan. Kita dah lama apa tu berada dalam dalam PKP ni. Kita pun jadi kita punya otak pun jadi macam apa, kita boring lah, boring. Mungkin selepas saya tengok lepas kerajaan bagi pelepasan untuk tentara lah, ramai yang berpusu, melancong. Tapi kita perlu jagalah SOP kita, perlu berhati-hati sebab virus ni masih ada, jadi kena berhati-hati lah. Okay. Kemudian yang penting, yang paling utama, asingkan 20% untuk simpanan laburan dan perlindungan di perlindungan insurans takaful. Jadi daripada gaji anda 3,000 ni, asingkan 20% untuk simpanan laburan dan perlindungan insurans takaful. Kalau kita tengok contoh ni, gaji anda 3,000, 600 adalah peruntukan untuk simpanan pelaburan dan perlindungan insurans takaful. Kalau lebih tak apa, lagi baik. Contoh komitmen yang apa untuk bajet apa tu, komitmen tidak tetap tu ada lagi yang tak digunakan, masukkan dalam simpanan. Begitu juga dengan peruntukan 5% untuk komitmen tetap dan perbelanjaan asas. Kalau kalau tuan-tuan tak pakai, mungkin ada baki 200, masukkan dalam simpanan. Yang penting perbelanjaan kedua-dua jangan lebih kita buat perbelanjaan jangan lebih pada yang kita dah dah allocate-kan. Okey, seterusnya formula nombor 3, 30, 20, 10. Okey. Kaedah ni kita bahagikan ikut mingguan. Ni. Ada yang orang yang suka buat formula ni, maksudnya gaji dia tu dia pecahkan ikut minggu-minggu. Saya bagi contoh lah ni. Okey, ini saya apa ni? Cadangkan lah tuan-tuan kalau ikut minggu-minggu ni. Pecah saya ikut minggu ni. Minggu pertama tuan-tuan mula-mula gaji tu tuan-tuan pecahkan, tuan-tuan dan perempuan pecahkan gaji tu pada 100% untuk simpanan dan pelaburan. Ni memang tiap-tiap formula tu mesti ada simpanan dan pelaburan. Sekurang-kurang 10% ataupun 20%. Ada yang 30%. Sekurang-kurangnya ni 10% untuk kita letakkan dalam simpanan dan pelaburan. Kemudian 30% lagi untuk minggu pertama kita letakkan bajet tu untuk membayar komitmen seperti hutang masuk hutang bank, hutang kenderaan, hutang rumah ataupun hutang sewa rumah ataupun bil-bil lah. Dan dicampur dengan sekalian belanja harian dan lain-lain. Maksud dia untuk minggu pertama mula asingkan dulu 10% untuk simpanan, kemudian 30% lagi kita allocatekan untuk belanjaan untuk komitmen tetap dan juga beli barang-barang harian. Kalau tuan-tuan boleh kurang menggunakan bajet yang dah ditetapkan ni, lagi baik. Maksudnya kalau ada lebih je, kita mungkin contoh, saya tengok gaji anda 2,500. Minggu pertama dah allocate 200,500 kita masukkan dalam simpanan kita. Kemudian 30%, 700,500 kita dah sediakan untuk perbelanjaan kita pada minggu pertama. Kalau kita gunakan ada lebihan RM50, RM50 tu masukkan dalam simpanan kecemasan. Okey. Kemudian minggu kedua kita letakkan 30%, minggu ketiga pun kita letakkan 20% dan minggu keempat pun kita letakkan 20%. Kalau kita tengok contoh saya bagi contoh ni, contoh gaji anda 2,500, masuk letakkan 500 untuk minggu kedua dan minggu ketiga pun 500, minggu keempat pun 500. Okey, gunakan bajet-bajet yang kita dah letakkan ni. Maknanya kita gunakan untuk perbelanjaan harian dan lain-lain. Kita gunakan kalau ada lebihan daripada 500, mungkin ada setiap minggu tu ada lebihan RM50. Kita masukkan RM50 tu dalam simpanan kecemasan. Bukan ke bawah ke depan.
kita masukkan dalam simpanan kecemasan, kita asingkan. Kalau ada RM20 pun masukkan dalam simpanan kecemasan. Kalau ada RM5 pun tak apa. Tak ada masalah. Sikit pun tak apa. Yang penting ada lebihan tu. Jangan jangan kita sekali gunakan lebih daripada apa yang kita dah tetapkan setiap minggu. Kalau 500, kita tetapkan 500 je kita guna. Jangan kita ambil bajet yang minggu hadapan, kita tarik sikit guna untuk minggu kedua. Kita cubalah cuba kita disiplinkan cara kita berbelanja berjimat. Mungkin insyaAllah kita boleh buat simpanan. Okey, formula seterusnya, formula nombor 4 kita pecahkan pada dua bahagian. Formula ni biasa saya cadangkan untuk gaji-gaji yang pendapatannya rendah lah. Ataupun dia punya gaji tak tetap, ada dalam kategori staff kita, mungkin ada yang bekerja dalam kategori sambilan, mungkin boleh gunakan formula ni. Kalau saudara-saudari ada pada hari gaji, terima gaji, kita cuba asingkan 10%, mesti ada 10% ni sebagai simpanan, dan 90% tu untuk komitmen lain-lain lah. Contohnya komitmen tetap bulanan seperti ni lah. Mungkin ada bayar hutang kenderaan, bayar sewa, bayar bil lain lah. Kita tetapkan 90% ni. Tapi yang penting asingkan dulu 10% untuk simpanan. Dan yang selebihnya tuan-tuan mungkin boleh gunalah untuk peminjam lain. Yang ni kita biasa guna untuk ni lah, yang untuk pendapatan yang rendah ataupun untuk golongan yang pendapatannya kecil. Tapi kalau kita gaji yang tetap ni, gunalah formula nombor 1 tu kalau boleh kan. Formula nombor 1 pada saya itulah yang terbaik. Jadi saya dah tunjukkan formula 4 formula. Tuan-tuan boleh pilih lah. Perempuan boleh pilih mana satu formula yang sesuai digunakan untuk kita urus gaji kita setiap bulan. Tapi saya cadangkan kita gunalah formula nombor 1 tu untuk kesesuaian. Tapi kalau tak boleh pun guna formula formula nombor 4 pun itu pun baik juga. Kita bajetkan ikut mingguan, itu pun bagus juga. Okey. Tadi saya sebut pasal menyimpan duit, cabaran menyimpan duit. Memang menyimpan duit ni satu cabaran besar lah. Kita nak simpan duit, memang setiap bulan kita susah lah. Kita nak, memang macam-macam berat je nak simpan duit kan. Betul tak? Ada yang senang nak simpan duit. Kalau ada yang senang nak simpan duit, boleh share dengan saya macam mana nak simpan duit tu kan. Tapi saya selalu tengok gaji orang kan. Ada sebahagian lah daripada kita ni, gajinya tak adalah besar, tapi simpanan tu banyak tau. Simpanan dia masuk dia FD tabung haji banyak. Dan dia tak ada hutang pun. Gaji dia dalam 3,000, 4,000, 3,000 lebih je. Jawatan pun taklah, bukan jawatan besar. Ni staf sokongan lah. Dia boleh simpan duit tu. Simpan duit tu dalam akaun dia. Kebanyakannya perempuan lah. Staf perempuan yang boleh simpan duit banyak. Kadang-kadang daripada, ada saya pernah tengok separuh daripada gaji dia buat simpanan. Ada yang suku daripada gaji tu, daripada gaji dia masukkan dalam ASB dan ataupun dalam tabung haji. Tu tanda-tanda positif lah. Saya kerap juga lah tengok staff yang boleh menyimpan duit. Kita pun tumpang gembira sebab ada juga staff yang boleh simpan duit begitu banyak jumlah yang kita tak perlu tengok dia punya jumlah berapa. Dia segi yang kita nak tengok disiplin dia. Macam mana dia buat simpanan tu. Dia tak ada apa, dia tetap dia tak ubah-ubah. Kalau ada gaji naik sikit, dia tambah lagi. Tu ada dah. Bagus lah. Kalau staff kita boleh buat macam tu, itu memang bagus kepada saya. Boleh simpan duit dia walaupun gaji tak besar, tapi dia punya portion simpanan tu besar. Okey. Okey, apa cabaran kita menyimpan wang tiada pendapatan? Okey, cabaran yang paling besar dihadapi untuk menyimpan duit tentulah tak ada pendapatan. Kalau tak ada pendapatan, macam kita nak simpan duit, betul tak? Sekarang ni pun ramai orang yang tak bekerja ataupun pendapatannya berkurang. Kalau tak ada pendapatan, tak adalah macam mana kita nak simpan, betul tak?
Ni cabaran paling asal lah untuk memerlukan ataupun menambah simpanan kita, iaitu pendapatan ni tak ada. Ah, Ini cabaran paling besar. Okey, cabaran kawan yang kedua, pendapatan tidak mencukupi. Okey, untuk kita staff-staff sektor awam ni, pendapatan tidak mencukupi tu memang ada. Memang kita pun memang ramai yang berdepan dengan masalah ni. Dia ada pendapatan tapi tak mencukupi. Ini mungkin disebabkan oleh peningkatan kos sara hidup atau inflasi yang tidak disertai dengan kenaikan gaji. Menyebabkan sebahagian besar gaji yang diterima dihabiskan untuk memenuhi keperluan hidup saja. Dan diburukkan lagi apabila kita gagal membezakan antara keperluan dan kehendak semasa berbelanja. Ha. Memang kita tengok kos sara hidup kita memang sekarang meningkat. Saya tak nafikan. Kita punya nilai mata wang pun menurun. Kalau saya selalu tengok barang-barang, kita compare harga daripada luar negara. Saya selalu tengok tau harga-harga barang tu. Dan saya perasan memang currency kita sekarang menurun. Kemudian kos sara hidup kita meningkat. Contohnya macam saya baru beli telur semalam kan. Telur ayam sepapan. Kalau sebelum ni harganya dalam RM12. Sekarang ni RM13 ni yang grade triple A. Yang grade A jadi RM14 lebih. Dia punya peningkatan mendadak tau. Harga ayam pun naik. Ni memang menyebabkan ada kesan lah. Menyebabkan pendapatan kita tak mencukupi. Ni cabaran besar lah sekarang. Kemudian keseronokan berbelanja. Siapa ni berbelanja ni memang seronok lah. Siapa yang tak suka belanja kan. Kita boleh shopping, boleh beli barang macam-macam. Kan. Memang seronok belanja. Tak ada lah cakap orang, tak ada. Setakat ni saya tak dengar lagi orang yang cakap belanja ni tak seronok. Kalau ada orang cakap berbelanja tak seronok, tu saya pelik sikit lah. Biasanya orang akan cakap belanja memang seronok. Lagi-lagi kita sekarang kalau tengok dekat handphone, kita boleh belanja kat handphone pun. Tengok Shopee, kadang-kadang saya dengar notis apa Shopee keluar lah banyak kan. Dan hari gaji dia keluar lah notis Shopee kan. Itulah ada macam-macam platform online yang kita boleh buat berbelanja. Bahaya sekarang ni. Ini pun cabaran yang besar lah. Kita nak simpan duit. Kita punya sikap tu, kalau kita tengok kalau kita tengok iklan-iklan, kalau boleh nak beli juga kan. Kalau kita tengok tiap hari kita memang banyaklah iklan yang dan perkhidmatan yang kita tengok tak langsung dia menolong kita untuk berbelanja lebih daripada kita keperluan. Itu tak dinafikan. Memang ada, itu cabaran jugalah. Kemudian kesedaran kepentingan menyimpan duit. Lebih ramai yang sanggup mengorbankan kepentingan masa hadapan dan simpan demi kepentingan masa kini. Maknanya orang ramai yang tak ada kesedaran untuk menyimpan duit. Ini cabaran. Maksud dia lebih fokuskan pada untuk kepentingan yang yang ke masa pendek. Dia tak fikir pun yang akan datang macam mana. Jadi dia pun buat hutang banyak-banyak, waktu dia pun berbelanja lah. Masalah tak ada kesedaran. Kemudian tak simpan secara tetap. Dia ada pendapatan, ada kesedaran nak menyimpan, tapi dia tak boleh disiplin nak buat simpanan tu. Kan, dia ada kesedaran ni, memang ada dia sedar yang menyimpan duit tu perlu. Dan pendapatan dia tinggi, tapi dia tak boleh nak buat simpanan tu secara konsisten. Mungkin hari ni bulan ni dia simpan, bulan depan dia tak simpan dah. Dia buat enjoy, dia buat belanja banyak-banyak, mungkin shopping, mungkin beli barang-barang yang tak diperlukan banyak. Jadi tak boleh simpan, dia tak boleh kontrol dia punya nafsu tu. Okey. Kemudian ramai yang tak boleh pertahankan dia punya simpanan tu. Ni pun kerap berlaku lah. Sukar mengekalkan simpanan. Menyimpan jadi tidak bermakna sekiranya anda gagal untuk mengekalkan simpanan yang ada. Maksud dia, boleh simpan.
Tentu saya ada tengok satu kes lah. Dia adalah orang lah. Dia punya bukan orang jabatan lain lah. Bukan UTM. Saya tengok dia punya dia buat simpanan tabung haji. Ada kesnya dia buat simpanan tabung haji tiap-tiap bulan. Tapi ada satu hari tu tabung haji ni dia lambat ke habis. Mungkin ada masalah sistem tu. Dia dah tanya. Dah tanyalah jabatan ni. Dia tanya, kenapa ni tak masuk lagi? Saya semak tak masuk lagi. Kita punya potongan ni. Saya punya potongan. Kenapa tak masuk? Padahal gaji baru macam tu kita bayar 25 bulan. Gaji baru 5 hari gaji. Baru 5 hari tau. 5 hari gaji. Dia dah tanya, kenapa tak masuk? Dia jawab sebab saya nak guna duit ni. Masalah juga kan. Dia buat memang dah bagus dah, dia buat simpanan. Tapi tak sampai sebulan dia dah korek balik. Korek balik simpanan tu. Guna. Sampai bila, macam mana nak penuh kan kita punya tabungan tu kan. Dia buat simpanan tapi tak sampai 5 hari gaji dah korek balik. Kalau pada saya kalau dia tabungan dia banyak, simpanan banyak dalam tu, mungkin dia tak ada isu pun kalau setakat potongan 100 je, potongan 100 tak perlu pun telefon jabatan tu untuk tanya kenapa tak masuk gaji tu. Sebab dia nak guna balik. Tu masalah sebahagian daripada orang-orang masyarakat kita yang tak boleh tahankan simpanan dia secara kekal. Okey. Apa solusi cabaran yang saya sebutkan tadi? Okey, bagi kes yang tak ada pendapatan, solusinya, caranya, cara nak selesaikan kena cari kerjaan. Kena cari kerjaan ataupun mulakan perniagaan. Mulakan perniagaan tak perlulah perniagaan terus besar. Kita perniagaan mulakan dengan perniagaan yang kecil-kecilan je. Mungkin jual nasi lemak, dia jual kuih-kuih ataupun jual apa? Jual apa yang kita boleh rasa kita boleh jual. Jangan jual maruah sudahlah. Itu memang jual maruah ni memang modal kecil tapi jangan buat. Okey. Kita mulakan perniagaan kita dengan yang modal yang kecil. Yang tak perlu buat loan pun. Kalau boleh jangan tak perlu buat loan, mulakan perniagaan dengan loan yang besar. Tak perlu. Kalau boleh mulakan dengan perniagaan yang modalnya kecil saja. Kemudian sentiasa membaca dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman dan kemahiran. Okey. Kalau kita tengok statistik, saya pernah baca. Kalau kita tengok statistik kesiapan masyarakat kita, rakyat Malaysia membaca yang amat rendah. Okey, tak ramai yang suka membaca. Ramai yang suka, kalau orang suka dia baca pun berkaitan dengan bahan-bahan yang hiburan ataupun gosip-gosip. Itu yang dia selalu ni lah baca. Sebenarnya membaca ni penting untuk kita tambah ilmu kita, untuk tingkatkan kita punya pengalaman dan kemahiran. Kalau kita membaca mungkin kita dapat banyak info macam mana, contohlah nak buat kuih. Nak buat kuih kan, kita tengok baca macam mana orang ni buat kuih, cara-cara nak buat kuih kan. InsyaAllah dia akan tingkatkan kemahiran dan seterusnya dengan kemahiran yang kita ada tu, kita bolehlah buat kuih dan kita boleh jual. Okay? Kemudian cabaran pendapatan tidak mencukupi. Okey, untuk kes pendapatan tak cukup, dia ada dua solusi je. Bagi saya lah. Satu, berjimat ataupun satu lagi kena cari pendapatan tambahan. Contohnya mungkin kalau pendapatan anda kurang, mungkin kena cari untuk buat bisnes, cicilan ataupun carilah kerja part time. Itulah cara-cara yang antara yang saya boleh cakap lah untuk kita jana pendapatan tambahan kita. Kena sama ada selesai kena berjimat ataupun kena tambahkan pendapatan anda dengan mungkin buat kerja part time ataupun dengan buat perniagaan sambilan. Dalam berjimat ni banyak benda. Kalau kita tengok kat rumah tu ada benda-benda yang kita sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu. Contohnya macam Astro kan. Kalau Astro pada saya
Astro ni tak perlu. Saya tak ada TV pun tak apa. Sebenarnya saya pun dah lama pun dah potong bil Astro ni. Pada saya membazir. Tak perlu. Kalau boleh, saya 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 dah potong pun bil Astro ni lama dah berapa tahun dan portion tu saya apa ni, saya simpan untuk simpanan saya lah. Sebenarnya bagi saya Astro tak perlu. Kalau tuan-tuan rasa perlu, kalau boleh jimat, kalau boleh potong je. Kita pun ada banyak banyak apa ni kaedah kita nak dapat info. Sekarang ni kita boleh tengok Facebook pun ada, online TV pun ada. Ada yang benda-benda yang free, kita gunakan yang free. Okey. Cuba usaha menyana pendapatan tambahan. Okey, laburkan kat tadi dengan membeli bahan baca untuk meningkat pengetahuan. Yang kaedah kedua apa ni, solusi kedua pun suruh kita ah, membaca dan tingkatkan pengetahuan. Membaca ni dan tingkat pengetahuan ni memang penting dalam hidup kita. Kita kena sentiasa mencari pengetahuan baru supaya kita boleh tingkatkan kita punya skill dan kemahiran, dan supaya dengan kemahiran yang ada tu kita boleh gunakan untuk jana pendapatan. Kemudian seronokkan berbelanja. Okey, solusinya simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji. Kena tuan-tuan kena berpegang teguh dengan prinsip simpan dulu, belanja kemudian. Ya, uruskan perbelanjaan anda, simpan dulu, kemudian baru anda berbelanja. Dan jangan kita berhutang untuk berbelanja. Kita simpan dulu, tahan, kita nak beli, memang kita suka barang tu. Tapi kalau boleh kita tahan, kita kumpul duit dulu, baru kita dah duit dah cukup, kita beli, baru kita beli dah. Kemudian buat potongan gaji secara automatik bagi tujuan simpanan. Sekarang dekat ATM ni kita boleh buat potongan gaji secara automatik dah. Kita ada menyediakan perkhidmatan potongan gaji untuk ASB, tabung haji. Kalau ada yang tak tahu, ada ramai yang ada sebahagian staf kita tahu yang UTM ni di bahagian gaji ni kita boleh buat potongan gaji untuk simpanan kita, untuk ASB, SSPN, SPNI, untuk tabung haji. Empat ni kita boleh buat potongan gaji. Kita boleh direct buat potongan gaji daripada slip gaji kita. Okey, kemudian sedaran. Okey, berkaitan cabaran kesedaran kesedaran ni kita cari, kena tuntut ilmu lah berkaitan macam mana kita nak uruskan duit kita supaya timbul dalam kita ni mengenai kesedaran, betapa pentingnya menyimpan demi kepentingan masa depan. Jadi untuk bab kesedaran ni, caranya carilah apa ni, rakan-rakan yang boleh ajar kita ataupun bahan-bahan bacaan yang boleh ajar kita macam mana kita nak uruskan kewangan kita dengan baik. Kemudian kita berkaitan dengan cabaran nak buat simpanan secara tetap. Mulakan kita, yang pertama kita mulakan simpanan kita dengan jumlah yang kecil dulu. Kita kalau untuk menyimpan, kita tak perlu pun buat simpanan jumlah besar, tak perlu. Kalau kita mampu RM5, kita buat potongan gaji tu RM5 saja. Kalau kita mampu buat tabungan tu masukkan dalam RM1, sekali RM1, masuk, kita mulakan dengan RM1 dulu. Tak perlu kita setkan, nak buat simpanan kena ada RM50. Kena ada RM50 baru kita nak buat simpanan. Tak perlu Kalau ada ceiling tu, kita mulakan dengan ceiling dulu. Yang penting kita disiplin, konsisten buat simpanan. Lepas tu tingkatkan simpanan secara berperingkat. Lepas sarjana jaya dibentuk. Okay. Lepas kita dah ada mulakan dengan menyimpan dengan jumlah kecil dah. Jadi kita dah biasa dalam diri kita dah tanamkan, ni kena simpan ni. Kita naikkan kadar kita punya simpanan tu, bulanan tu, naikkan sedikit. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi sikit. Kemudian macam mana nak pertahankan? Okay. So, berkaitan dengan nak pertahankan simpanan kita, tetapkan matlamat yang jelas kenapa perlu menyimpan. Tetapkan matlamat kita, apa tujuan kita nak menyimpan. Kita tetapkan matlamat. Kalau kita nak menyimpan mungkin untuk apa ni, yang bujang lah, untuk yang bujang kita nak kahwin, kita tetapkan matlamat, disiplin. Kalau kita agak-agak tersasar sebenarnya, kita ingat, aku ni nak kahwin, duit kena kumpul ni. Kalau kita tetapkan matlamat macam tu, InsyaAllah kita akan
akan konsisten ataupun kita cuba pertahankan simpanan kita daripada kita keluarkan. Ataupun ada orang nak keluar, simpan untuk pergi tabung haji, kita ingatkan semula matlamat kita untuk apa kita simpan dalam tabung haji tu. Okey. Seterusnya, saya nak tunjuk pada anda macam mana teknik-teknik menyimpan duit. Okey, saya nak tunjuk ada 6 teknik yang saya nak kongsikan. Iaitu yang pertama, teknik pemotongan automatik. Teknik kedua, teknik paksa rela. Dan yang ketiga, teknik duit siling. Keempat, teknik tanpa surat. Kelima, teknik duit ganjil. Dan keenam, teknik warna duit. Okey, kena 6 cara ni, tuan-tuan boleh pilih dan saya akan terangkan macam mana apa teknik-teknik ni, macam mana nak gunakan teknik-teknik ni. Okey, yang pertama, teknik pemotongan automatik ataupun auto deduction. Okey, teknik ni melibatkan arahan pemotongan automatik sebagai daripada gaji kita yang terima, gaji yang kita terima untuk tujuan simpanan. Okey, kalau saya dah cakap tadi, kalau kita kat UTM ni kita boleh buat simpanan untuk apa ni, ASB, tabung haji, SSPN, SSPNI, kita boleh buat potongan ni melalui potongan gaji. Kalau kita buat potongan secara automatik ni, insya-Allah potongan tuan-tuan dan saudari akan konsisten lah. Dia akan automatik terus masuk ke akaun simpanan saudara sekalian. Okey. Kemudian buat potongan atau sorakan sejurus selepas gaji diterima, dan teknik ini juga dikenali sebagai teknik tanpa sedar. Kita tak tahu duit kita dah banyak dah dalam kita punya simpanan. Kita tuan-tuan boleh lah kalau nak buat potongan gaji untuk simpanan, boleh datang ke unit gaji. Kemudian okey, potongan terus daripada slip gaji memindahkan duit. Okey, ada kaedah lain selain potong gaji untuk kita buat simpanan, iaitu secara auto deduction daripada bank. Kita buat instruction daripada bank, minta kalau gaji kita masuk terus daripada bank tu, gaji kita ni mohon kalau jumlah 1000, kita bila kita majukan dah buat bayaran kepada bank gaji staff boleh buat mohon pada bank bankers untuk buat auto deduction daripada bank dan masukkan terus kepada akaun simpanan macam ASD, tabung haji pun boleh buat. Cara tu pun boleh. Selain daripada potong gaji, tuan-tuan boleh gunakan kaedah cara pemotongan automatik daripada bank pun boleh juga. Okey, teknik ini menyarankan kita mempunyai 2 akaun, di mana akaun pertama untuk menerima gaji atau pendapatan, manakala akaun kedua untuk tujuan simpanan. Okey. Kalau kita ada satu akaun untuk simpanan, tak guna kita simpan simpanan kita dalam satu akaun. Memanglah susah nak simpan. Tidak habis. Tak tahu dah habis dah simpanan kita. Kita kena asingkan buat satu akaun lagi. Untuk kita buat simpanan. Jangan satukan akaun untuk wang yang kita nak guna untuk perbelanjaan. Kita kena buat satu lagi akaun. Hari gaji tu kita terus pindahkan ke akaun satu lagi untuk kita buat simpanan. Kalau kita satukan, memang saya rasa habis duit tu. Betul tak? Ke ada yang boleh tahan tahan nafsu nak guna duit yang dalam satu akaun tu. Kalau boleh share dengan saya pun nak belajar. Biasanya saya asingkan terus saya punya gaji tu untuk simpanan, terus asingkan. Kalau satu kan memang saya pun takut terpakai. Okey, ni contoh-contoh potongan simpanan yang saya dah cakap tadi. Kita boleh buat potongan gaji untuk simpanan tabung haji, ASB, dan untuk potongan KDSP yang siapa-siapa yang berminat, staff yang berminat untuk menyimpan duit saudara-saudari,
kita resi, saudara-saudari boleh buat kaedah auto deduction. Kita tak ada buat potongan gaji sebab memang tak ada pun kaedah tu disediakan untuk potongan kedai SP untuk staf tetap. Yang ada auto deduction daripada account bank anda sekalian. Okey, kaedah teknik kedua, kita gunakan paksa rela. Okey, paksa rela ni, teknik ni biasanya digunakan oleh mereka yang sukar untuk menyimpan dan tidak berdisiplin dalam menyimpan. Jadi setiap bulan seseorang kita perlu terpaksalah membentukkan sebahagian gaji yang diterima untuk dibayar kepada bank bagi satu jangka masa tertentu. Okey, paksa rela. Seorang perlu membuat pinjaman dengan cara ni, paksa rela ni. Kita perlu buat pinjaman ataupun pembiayaan pribadi dengan bank untuk kita buat simpanan. Contohnya kaedah paksa rela yang famous yang selalu kita gunakan Saya tak ada buat ni, kaedah ni. Cara contohnya membuat pinjaman atau pembiayaan untuk amanah saham Bumiputra, okey. Yang kita biasa cakap loan ASB. Saya percaya ramai yang buat kaedah ni. Kaedah ni memang kaedah ni mungkin pada setengah orang yang biasanya ada setengah orang tu memang dia tak boleh buat simpanan langsung. Kalau dia potong gaji pun macam saya cakap tadi potong gaji nanti tak sampai beberapa hari dia guna balik saving tu untuk duit simpanan tu dia guna balik. Kalau saudara-saudari tak boleh menyimpan cara biasa, gunakan cara paksa rela ni. Paksa rela ni tapi tuan-tuan ni tuan-tuan dan puan mungkin terpaksa lah tambah komitmen dengan bank. Terpaksa potong gaji tiap bulan. Jadi pendapatan dia punya duit tu jadi macam tak fleksibel lah. Sebab ada tambah komitmen, kita terpaksa bayar kepada bank. Kalau tak bayar, terpaksa mungkin ada tindakan lain lah, susulan lain kan yang negatif. Jadi kalau rasa tak boleh simpan, gunakan kaedah ni lah. Membuat pinjaman atau pembiayaan amanah saham nasional dengan cara buat loan bank. Loan bank ni pun ada dua kaedah. Satu loan bank yang biasa orang guna sijil. Satu lagi dia guna personal loan. Kemudian dia masuk dalam ASP. Dua kaedah ni, kalau saya dapat info, dua kaedah ni dia punya interest dia berbeza. Satu mungkin flat rate. Satu lagi yang biasa kawan-kawan saya buat loan untuk ASB ni, dia kata ada sertifikat, ada sijil ni. Yang tu kaedah dia, kalau tak silap saya, dia gunakan reducing balance method lah. Maksudnya baki berkurangan. Kalau guna kaedah baki berkurangan ni, dia punya interest dia lagi rendah daripada flat rate ni. Anda boleh semak lah apa beza dekat Google anda boleh semak apa beza antara kaedah flat rate ni dengan kadar rata ataupun beza dengan baki berkurangan ni, interest baki berkurangan ni. Anda bezakan, tapi saya bercakap kaedah yang interestnya rendah adalah kaedah interest atau baki berkurangan ni. Kalau flat rate biasanya dia punya interest lagi tinggi. Okey. Seterusnya, okey, teknik ketiga. Kita gunakan kaedah teknik duit shilling. Okey, teknik ni sesuai untuk orang-orang yang suka menggunakan duit shilling. Tidak suka yang menyimpan duit shilling lah dalam wallet. Maksud dia memang saya sendiri pun tak suka. Dalam wallet saya ada banyak sangat duit shilling berat. Pada saya berat. Saya nak masuk dalam kita punya poket pun susah. Kan? Kadang-kadang saya guna kumpulkan, saya bagi rumah saya. Tak apalah, guna untuk belanja kan, duit shilling kan. Daripada saya bawa kita punya wallet besar. Yelah, kita punya macam lelaki ni wallet ni kan besar mana pun. Dan nak simpan duit shilling pun tak muat. Okay? Saya bagi ni, tak pun saya letaklah dalam ada satu kat rumah saya ada macam balang. Saya masukkan dalam balang ni. Kadang-kadang anak saya nak pakai ke apa, masuk ambil lah dari situ. Okey. Kemudian kita dengan kaedah ni, teknik ni kita kumpulkan semua jenis shilling dalam satu tabung macam saya buat tadi lah. Dalam satu tabung khas ataupun sediakan 5 tabung berbeza mengikut duit shilling. Ini kalau rajin sangat lah.
Ni mungkin kita gunakan satu balang untuk duit satu sen. Satu balang untuk 50 sen. Satu balang untuk RM1. Sekarang RM1 rasanya dah nak pupus RM1 tu. Yang ada 10 sen, 20 sen dengan 5 sen. Asingkan kalau rajin lah. Tapi biasanya orang masukkan terus dalam dalam satu balang. Ada kawan saya ada simpan duit siling ni di dalam satu balang besar. Dia satu tank tank gas aircon tu, dia tebuk, dia masukkan dalam duit siling, ada duit siling masukkan. Dia simpan dalam, tak saya dalam penuh 3 tahun tu. Oh, dalam tu ada ribu jugalah. Kan dia boleh kira-kira ribu dalam tu. Dia ada, kalau tuan-tuan dah tengok tabung gas, isi gas aircon tu, dia masukkan dalam tu. Banyak dia boleh dapat. Ada duit siling dia masukkan. Okey. Okey, ni saya dah terangkan. Namanya kalau anda saudara-saudari ada masa berbelanja tu ada duit siling, kumpulkan duit siling tu, asingkan daripada mungkin daripada wallet anda, masukkan dalam tabung lah. Jangan biarkan dia sepah-sepah. Kadang-kadang kalau kat rumah tu saya pun terjumpa juga duit siling sepah-sepah. Kadang-kadang saya letak je kat sini nak tengok anak saya ambil ke tak. Mungkin tak ambil-ambil pun. Saya letak kat sini sebulan dah dekat singki tu. Dekat singki kan, dia tak ambil pun. Kalau kita dulu masa saya kecil, kalau nampak duit siling memang kita kumpul lah adik-beradik kan. Jadi, sampai berubuk ni. Jumpa siling kat rumah kita ambil masuk tabung. Sekarang tak, budak-budak lain eh. Kadang-kadang saya paksa cakap, ni tak nak duit ke ni? Siling macam, bah dah tengok lama dah ni, tak berkenan ke duit sini. Saya tu buat dia je dia. Bapak dia lah yang simpankan kan. Pelik sikit budak-budak zaman sekarang, dia tak pandang pun duit-duit siling. Kalau kita dulu duit 5 sen pun kita kutip. Okey. Teknik seterusnya, teknik nombor 4, kita gunakan teknik sampul surat. Okey. Teknik sampul surat ni, teknik ni dikenali sebagai teknik bajet. Yang menyarankan untuk membuat peruntukan pembelanjaan bulanan berdasarkan sampul surat. Okey. Maksud dia, kita agihkan sampul surat tu, kita agihkan bajet gaji kita asingkan dalam sampul surat. Dan saya bagi contoh ni. Contohlah gaji tuan ada 2,800, kita asingkan pembelanjaan makan minum 500, bayaran utilities 300, bayaran pinjaman 1,100, simpanan 400, pembelanjaan keperluan anak 500. Kita dah asingkan, kemudian kita masukkan dalam sampul surat dan kita tulislah, labelkan kita punya belanjawan tu, sampul surat tu, kita letakkan ni pembelanjaan apa, ni pembelanjaan apa, ni pembelanjaan apa. Kemudian kiranya pada akhir bulan sebut ada lebihan, maknanya tiap sampul tu tak habis pakai pun bajet tu, kita masukkan lebihan tu dalam sampul surat simpanan. Okey. Kalau kita dah allocate kan, sampul ni ada berapa, sekian belanja dia kan. Kalau ada lebihan je, kita masukkan dalam sampul simpanan. Okay. Maksudnya ni kita nak kawal kita punya perbelanjaan setiap bulan dengan kaedah ni. Maknanya kita nak kawal lah daripada kita belanja daripada berlebihan. Kalau boleh kita gunakan bajet peruntukan yang itu kurang daripada apa yang kita tetapkan. Maksudnya adalah lebihan kan. Kalau ada lebihan RM5 pun kita masukkan terus dalam surat simpanan tu. Okey, teknik kelima. Teknik duit ganjil. Okey. Teknik ni menggalakkan seseorang untuk menyimpan wang kertas yang mempunyai nilai wang ganjil iaitu RM1 ataupun RM5. Setakat ni nilai wang yang kecil RM1, RM5 lah. Tak ada nilai ganjil kan? RM1 dengan RM5 je. Okey. Setiap kali kita berbelanja, kalau ada baki wang ganjil RM1 atau RM5, kita asingkan. Kita masukkan dalam tabung. Okey. Kita asingkan. Ada baki RM5 ataupun RM5, kita asingkan, masukkan dalam tabung. Okay. Kalau kita simpan satu hari je RM1, maknanya sebulan kita boleh simpan RM70. Kalau setahun kita boleh simpan berapa? RM365. Kalau kita simpan asingkan RM5,
Dalam seminggu kita hasilkan RM5, maka kita boleh simpan RM20 sebulan. Dan kalau setahun dah RM260. Dulu saya ingat lagi kawan saya, dia memang suka simpan duit RM5 tau. RM5. Masa tu dia nak kahwin lah. Masa tu tahun 2008 kata, 2010. Setiap kali kalau lepas kita orang makan, saya bayar, dia nampak duit saya ada RM5 tu. RM5 kan, dia minta tukar. Dia kata nak ni, nak RM5 tukar duit dengan dia. Dia kata nak simpan. Dia suka duit RM5 tu, dia yakinkan lah. Dia yakin masuk dalam tabung tu. Kemudian masa dia nak kahwin tu, dalam duit, dalam tabung tu ada dah berapa ribu. Saya tak ingat berapa jumlah, tapi banyak lah. Bolehlah guna tampung untuk sebahagian daripada kos dia berkahwin tu. Banyak. Itu amalan yang pada saya. Memang ada orang yang suka simpan duit ganjil ni. Dia suka simpan duit ganjil. RM1, RM5 memang ada. Salah satunya kawan saya tu lah. Okay, kita kalau ni teknik menyimpan duit ganjil. Okey, teknik seterusnya adalah guna teknik warna duit. Warna duit. Dia memang ada orang yang suka simpan duit based on dia punya color dia. Memang ada. Saya pernah jumpa kawan saya juga. Dia suka simpan duit RM1 lah, RM1. RM1. Kalau ada RM1 dia nak duit tu. Kalau saya ada RM10 dalam wallet saya, ada duit RM1, dia minta ganti. Dia minta tukar dengan dia bagi saya RM10, saya ganti dengan dia RM1. Lepas tu dia masuk dalam tabung. Dia memang suka. Dia dah mungkin dah habit dia. Suka duit RM1 color biru. Duit color biru tu dia masukkan tabung. Jadi dia biasa kalau boleh dia obses tau. Dia nak kalau boleh hari-hari dia nak menabung. Kalau maksud dia kiranya salah satu warna itu menjadi kemungkinan ini, dia bagi motivasi lah kepada kita untuk menyimpan duit. Memang betul memang ada orang jenis. Jadi saya dah bagi 6 teknik macam mana kita nak simpan duit. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah pilih mana cara yang sesuai untuk kita mulakan untuk kita menyimpan duit. Okey. Okey, ni saya nak tunjukkan panduan berbelanja. Okey, saya nak tunjukkan tip-tip kita nak berbelanja. Okey, tip pertama, kita perlu buat rancangan awal dulu. Okey. Ramai yang antara kita berbelanja, dia tak buat pun rancangan awal. Bila kita pergi Ion kan, dia main masuk je. Dah dia pura-pura dia bawa, dia plannya ni nak beli kicap ke. Dah bawa keluar macam-macam. Jadi sebelum belanja kita kena rancang dulu apa yang kita nak beli. Kita buatkan list apa benda nak belanja, apa yang kita nak beli. Kalau tak ada dalam list, janganlah nak tambah-tambah lagi masa kita masuk shopping complex tu, jangan nak tambah-tambah. Nanti kita akan jadi over budget. Okey, seterusnya tip kedua, buat perbandingan harga dan kualiti terlebih dahulu sebelum membeli. Okey, sebelum tuan-tuan beli barang dan perempuan beli barang, tuan buat survey dulu. Kita kena buat survey dulu. Sekarang ni kita nak buat survey senang. Saya pun kadang selalu buat survey untuk beli barang. Contohlah saya suka beli barang untuk spare part kereta. Saya akan tengok barang tu. Saya akan buat survey di Shopee, di Lazada, di eBay. Saya akan tengok dekat overseas pun saya tengok. Dekat AliExpress. Saya tengok harga barang tu. Dengan kualiti dia sekali. Berbalik tak kalau kita beli barang ni dengan harga ni, berbalik tak? Kalau murah sangat pun, kena tengok juga dia punya spek dia. Lagi satu kita tengok, kalau contoh beli online kan, kita kena tengok cost positif dia. Ada barang yang cost, dia punya barang murah. Tapi dia punya apa ni? Cost positif mahal. Okey. Kita tengok kena buat survey dulu. Kemudian tip kedua kita elakkan hutang. Belanja kita elakkan hutang. Tip kedua, keempat, kita elakkan daripada belanja bersama rakan-rakan yang kaya atau kanak-kanak. Ada kanak-kanak ni bahaya kalau kita belanja bawa kanak-kanak. Dia minta macam-macam. Kemudian tip kelima, jangan bawa kad kredit masa belanja. Tip keenam, jangan bawa wang banyak sebelum belanja. Okay. Dan tip ketujuh, elakkan pergi belanja untuk bahan makanan ketika terlalu lapar. Ini biasa kita
Kalau puasa kita lapar sangat kan. Bila kita belum belanja, lebih pula daripada apa yang kita nak makan sebenarnya. Okey. Okey. Okey, saya nak kongsi sikit untuk masa pun dah tak banyak tadi kita start lambat kan. Panduan beli kenderaan. Ramai yang antara kita ni dia masa beli kenderaan dia over budget tau. Dia terlebih gaji dia contohlah saya bagi contoh lah. Gaji 3,000. Tapi dia beli kereta tu bayar bulan ni 1,000. Dengan 1,000 kita tinggi tau sebenarnya. Dia dah gunakan banyak dia punya portion gaji tu, patutnya boleh simpan, boleh guna benda lain, tapi dia kat kereta dah 1,000. Belum masuk tol, minyak, makan kan. Ada yang ramai buat kesilapan masa beli kenderaan. Sebenarnya kalau untuk beli kenderaan ni, kita perlu peruntukkan 15% daripada gaji bulanan, jangan lebih. Sebab kalau lebih nanti kita tak boleh buat penyimpanan. Okey. Kemudian kita masa beli kereta kita elak kena tipu kan. Maksudnya kita kena check macam-macam ni. Jarak dia punya odometer yang bagi untuk kereta yang beli second hand. Check dengan service center. Kalau beli second hand kita check contoh kereta Toyota. Kita check dengan service center tengok odometer kereta ni betul tak. Okay. Kemudian jangan check kos-kos yang ditawarkan oleh salesman ni, tengok kos dia apa yang kos-kos yang dia akan charge kat kita. Jangan tertipu. Ni saya senaraikan, nanti saya akan edarkan slide ni. Kemudian kita bezakan keperluan dan kehendak. Kita kena tentukan ni keperluan ke kehendak. Kenapa kita beli kereta ni? Kita beli kereta ni sebenarnya untuk pergi kerja. Kan? Bukannya untuk bergaya. Bergaya mungkin itu bukan keperluan, itu kehendak. Yang penting kita boleh pergi bergerak ke mana-mana. Okay? Kemudian kita kena buat survey harga. Okey, ada ramai dari kita di kereta, dia tak survey dia punya harga, atau kita tak survey dia punya berkenaan insurans, road tax yang akan datang, dia tak ambil kos-kos ni. Dia tak ambil kira kos-kos ni. Dia punya kos pelanggaran akan datang macam mana, alat ganti dia mahal ke tak, dia tak buat survey dulu. Dia tak buat kajian dulu. Okey. Macam mana kereta ni, condition kereta ni macam mana akan datang, banyak tak komplain kereta ni, kena survey tu. Kemudian kita kena setkan keutamaan. Kenapa kita kita nak beli kereta tu? Kebanyakannya contoh kita nak cari kereta yang jimat minyak. Jadi kita kena setkan lah. Carilah kereta yang jimat minyak. Kalau kereta sport ni biasanya dia tak jimat minyak. Susah nak cari kereta sport yang jimat minyak. Kalau dah sport tu bukan untuk jimat minyak. Okey. Okey, 3 kunci utama ni slide saya yang terakhir. 3 kunci utama untuk dalam kita berbelanja ataupun menguruskan punya gaji. Ada 3 kunci utama, iaitu yang pertama, kita sentiasa kena bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita sentiasa menghargai pemberian Allah dan termasuk nikmat, usia, kesihatan dan harta benda, anak serta keluarga dan masa kebahagiaan hidup. Kita kadang-kadang tengok orang lain ada kereta, kita pun kereta besar, kita nak kereta besar juga, tak boleh. Kita kena syukur apa yang kita dah ada. Kita jangan syukur apa yang kita tengok, jangan tengok apa yang orang ada. Kita tengok apa yang kita ada dan kita syukur apa yang kita ada, yang kita dah ada sekarang ni. Okey. Kemudian kita Allah ada berfirman dalam maksud sesuatu yang menyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, percaya kami berikan pada pahala dunia, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kita perlu sentiasa bersyukur. Okey. Allah, kita minta dengan Allah supaya kita dimurahkan rezeki, dilimpahi rezeki yang baik, dan dilimpahi rezeki yang banyak. Okey. Kita jangan lupa bersyukur. Okey, kemudian kita perlu disiplin. Disiplin dalam urusan berapa jumlah wang yang kita boleh simpan bukanlah menjadi ukuran dalam kita uruskan duit. Simpanan boleh dimulakan dalam jumlah yang kecil, dan yang paling penting adalah disiplin dan konsisten dalam menyimpan. Disiplin ni penting. Kalau tak kita ada pengetahuan untuk uruskan wang, untuk uruskan gaji kita, tapi tak disiplin, tak guna. Okey. Kemudian ni yang paling penting, kita kena kawal nafsu berbelanja kita.
dalam urusan berbelanja seharian perlu diingat supaya tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut, yang bersederhana dan ketimpikan soal bermewah dan memegah. Kita jangan ikut orang, jangan ikut cara orang berbelanja. Kita kena berbelanja ikut apa yang kita ada. Kena uruskan dengan baik. Okey, firman Allah yang bermaksud dan juga mereka yang dari Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut, dan sebaliknya pembelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Okey, dalam agama Islam pun kita tak digalakkan untuk berbelanja secara boros. Kita, kalau boleh kita bersederhanalah dalam berbelanja. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Dan saya harap apa yang saya kongsikan hari memberi manfaat pada anda sekalian. Itu saja, saya serahkan kepada saudara pengacara kita, Saudara Hamzah. Ya, syukur Alhamdulillah. Dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Salahuddin bin Abdullah dan juga saudara sekalian kerana sudi mengikuti siri kuliah kewangan kita pada hari ini sehingga tamat. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.